A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur. Kita tadabbur surah Ibrahim setiap minggu, setiap hari Sabtu minggu kedua. Setiap Sabtu minggu kedua 10.30 pagi kita tadabbur surah Ibrahim. Dan kita sampai ayat yang ke-34. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat 35. Okey, sebelum kita sambung, kita tengok apa pengajaran ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah nak bagi tahu iaitu manusia ni suka kufur kepada Allah. Dan lagi dahsyat ialah mereka kufur setelah diberi nikmat. Bahkan Allah bagi satu istilah iaitu mereka menukarkan nikmat Allah kepada kufur. Bagaimana Allah sebut dalam ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu lihat wahai Muhammad kaum yang menukarkan nikmat Allah kepada kekufuran. Dan mereka telah menempatkan, mereka sendiri dah kufur, kemudian mereka mengkufurkan, menyesatkan kaum mereka ke dalam kebinasaan. Ini bukan Allah nak bagi itu perangai orang musyrikin Mekah sahaja, tapi perangai kebanyakan manusia. Semua yang nikmat Allah bagi, mereka tukar, mereka tolak dengan mengingkari perintah Allah ataupun dengan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada orang Mekah ialah Quran. Quran tak turun di tempat lain. Satu nikmat yang terbesar, tapi mereka menolak Al-Quran dengan kekufuran, dengan mengingkari semua perintah Allah dan dengan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sebut lepas tu, Allah sebut selepas itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan buktinya. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan buktinya. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat 32, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama'i ma'a wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Dan ayat 32 pun sama. وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Jadi Allah sebut dalam dua ayat ni bukti kebesaran Allah, kehebatan Allah dan juga rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Itu Allah mencipta bumi, langit, Allah menurunkan hujan, Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan kepada manusia. Allah menggerakkan kapal untuk berlayar, untuk memudahkan urusan manusia. Allah menggerakkan, mengalirkan sungai-sungai. Allah menggerakkan matahari, bulan. Semua tu, satu sebagai bukti kebesaran Allah. Yang kedua, sebagai bukti rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Semua Allah buat itu untuk manusia. Lakum. Berapa kali Allah ulang? Lakum. Rizqan lakum. Wasakhara lakum
Kemudian ulang lagi wasakhkhara lakum, wasakhkhara lakum. 4 kali wasakhkhara lakum. Jadi Allah kata semuanya Allah cipta, Allah gerakkan untuk manusia. Tapi akhirnya manusia menukarkan nikmat Allah kepada kekufuran dengan mengingkari perintahnya. Kemudian ayat 34 Allah sebut lagi nikmat dan juga kebesaran Allah kepada manusia. Ayat 34 wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberi saja apa yang kamu minta. Walaupun manusia kufur kepada Allah, tapi Allah tetap memberi apa saja yang manusia minta. Dan minta ni kita dah sebut dalam kelas yang lepas, minta secara lisan ataupun minta secara hal. Kadang-kadang dia tak minta dengan mulut, dengan lidah, tapi dia minta dengan tindakannya. Dia jaga kesihatan. Sebenarnya dia nak sihat dan Allah bagi dia sihat, bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan, tapi 24 jam. Allah bagi nyawanya lancar walaupun dia tidak minta setiap saat. Dan kemudian Allah beritahu nikmat Allah ni terlalu banyak, manusia tak mampu mensyukurinya. Bukan setakat tak mampu mensyukuri, nak bilang, nak itu rahmat Allah pun manusia tidak mampu. Itu sebenarnya menunjukkan apa? Rahmatnya Allah kepada manusia. Sampai nikmat Allah terlalu banyak, sampai tak boleh nak kira. Walaupun manusia tetap kufur kepada Allah, nikmat Allah tetap mencurah-curah kepada mereka. Sebab tu di hujung ayat 34 Allah kata, sesungguhnya manusia ni sangat zalum, sangat zalim. Dan kafar, sangat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nikmat banyak, dia kufur sikit pun dah dikatakan sebagai sangat kufur. Sebab nikmat terlalu banyak. Kalau dia kufur sikit pun dah dipanggil sangat kufur. Lainlah kalau nikmat tu sedikit saja dia engkar, dia tak panggil kafar. Okey, ayat hari ini Allah nak ceritakan apa antara nikmat yang Allah bagi pada orang musyrikin Mekah dan juga nikmat itu sampai kepada kita. Apa dia yang menyebabkan Allah mencela orang musyrikin Mekah? Walaupun nikmat begitu banyak, tapi mereka tetap kufur. Jadi apa dia antara nikmat? Dan sejak bila lagi Allah bagi nikmat kepada orang musyrikin Mekah? Itu jawapannya dalam ayat hari ini. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala. Is dan ingatlah ketika mana ingatlah ketika mana bila sebut is dalam bahasa Arab makna dia uzkuru, wazkuru. Ini asal ayat dia. Tapi wazkuru ni tak disebut. Dari mana kita tahu? Daripada bahasa Arab. Bila sebut is, maksudnya ialah Allah perintah pertama kepada Nabi Muhammad lah. Apa dia perintahnya? Uzkuru, ingatlah. Is ketika mana? Okey, Allah perintah pada Nabi supaya ingat. Ingat apa ni? Qala Ibrahim, ketika mana Ibrahim alaihissalam berdoa. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa. Okey, di sini ada pengajaran. Pertama Allah perintah pada Nabi. Apa perintahnya? Ingat. Kita ingat biasanya perintah ni dalam bentuk perbuatan. Solatlah, keluarkan zakat, puasa kan. Tapi rupa-rupanya perintah juga bukan semestinya dalam bentuk perbuatan. Perintah dalam bentuk apa? Mesti ingat dan mesti tahu. Maknanya kalau tak ingat, kalau tak tahu, hukumnya tetap berdosa sebab ini perintah. Jadi apa kelebihan, apa kebaikan bila kita ingat dan kita tahu? Sebenarnya dengan kita ingat apa yang Allah suruh ingat, dengan kita tahu apa yang Allah perintah kita tahu, sebenarnya itulah
asas untuk kita buat ibadat yang seterusnya. Bila Allah suruh kita ingat, ada benda yang besar yang boleh bagi motivasi pada kita untuk terus beriman dan beribadat kepada Allah. Satu. Yang kedua, kisah yang Allah suruh Nabi ingat, kisah siapa ni? Kisah siapa? Nabi Ibrahim. Jadi pengajarannya apa? Kalau Allah Tuhan Rabbul Alamin yang hebat, pencipta sekalian alam, suruh Nabi Muhammad juga manusia yang terhebat untuk ingat satu cerita. Mana cerita tu agak-agak hebat tak? Hebat. Cerita apa ni? Cerita Ibrahim. Sebab itulah Nabi Ibrahim dirakamkan, diperintah oleh kita yang solat supaya selain berselawat kepada Nabi, berselawat juga kepada Ibrahim. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi yang paling utama selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Nabi Ibrahim disebut berulang kali dalam Al-Quran. Cuma yang paling banyak ialah kisah Nabi Musa. Jadi soalan, kenapa kisah Ibrahim banyak diulang, kisah Nabi Musa lagi banyak diulang? Apa sebab? Sebab pertama, Quran bukan buku sejarah. Kalau sejarah, kita baca buku sejarah, ada tak cerita sama berulang? Tak ada. Quran bukan kitab fiqh. Kalau kitab fiqh, ada tak tajuk sama berulang? Tak ada. Quran bukan kitab geografi. Tapi Quran ialah kitab tarbiyah. Quran kitab untuk mendidik jiwa. Bila nak mendidik jiwa, dia perlu apa? Satu, perlu ilmu. Yang kedua, kadang-kadang dah ada ilmu, tapi kadang-kadang dah ada ilmu, tapi ada satu masalah besar, iaitu lupa. Bila lupa, perlu diingatkan. Perlu diulang. Cerita-cerita yang penting ni sangat-sangat penting dalam kita melaksanakan perintah Allah, dalam kita menghadapi ujian kehidupan. Jadi kadang-kadang kita baca surah Baqarah, jumpa kisah Ibrahim. Lepas tu lama, jumpa surah lain pula kan. Dalam keadaan kita dah kecewa, kita penat, tiba-tiba jumpa lagi kisah Ibrahim di surah yang lain, bagi motivasi baru. Sebab itulah Quran tak boleh nak berhenti baca. Baca, tadabbur sampai khatam, pusing balik. Akhirnya kehidupan kita sentiasa dipandu, disentuh, dirawat oleh Al-Quran sepanjang masa. Jadi amat rugi orang baca Quran tak faham, ataupun baca Quran hanya waktu tertentu, sekali seminggu ke, ataupun baca Quran hanya surah tertentu sahaja. Amat rugi. Amat rugi. Okey. Dan juga, kenapa kisah Nabi Ibrahim diulang-ulang? Sebenarnya, macam kisah Nabi Musa diulang sebab apa? Sebab cerita Nabi Musa ni terlalu banyak. Dan ceritanya berbeza-beza dari satu tempat, daripada satu keadaan dengan tempat yang lain. Ada kisah Musa masa dihanyutkan oleh mak dia kan? Itu cerita lain. Ada kisah Musa dibesarkan dalam istana Firaun. Cerita lain. Ada kisah Musa bunuh lelaki kan, bangsa Kipti. Itu cerita lain. Ada kisah Musa lari daripada Firaun. Kemudian dia pergi ke Madian, jumpa dua perempuan kan. Kemudian kahwin, duduk kat situ bertahun-tahun. Itu satu kisah. Lepas tu dia pergi ke Tur Sina untuk mendapat wahyu, kisah lain. Kemudian kisah Musa dengan Khidir kan, yang pecah kapal, itu kisah lain. Kemudian kisah Musa dengan Bani Israel yang nak masuk Palestin kan. Kemudian Bani Israel Allah hukum sesat 40. Itu kisah lain. Kemudian kisah Musa pergi berdakwah kepada Firaun. Faqula lahu qawlan layyina. Kisah lain. Kemudian kisah Musa lari daripada Firaun sampai ke Laut Merah. Itu cerita lain. Maka sebab itulah kisah Musa sentiasa ada hampir dalam semua surah. Sebab satu, banyak kisah dan kisah itu tak sama. Yang kedua, Nabi Musa adalah Nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel. Dan Nabi yang paling banyak ujian. Manakala Ibrahim pula adalah Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad SAW. Okey. Rabbi. Apa
Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi, wahai Tuhanku. Ij'al, jadikanlah hazal balad, negeri ini. Negeri ini. Negeri mana ni? Mekah. Tapi Allah tak sebut Mekah. Dari mana kita tahu? Ditinggal Nabi Ismail. Tapi mungkin tempat dia tinggal Ismail lain. Yang dia berdoa ni negeri lain. Dia dalam masyarakat kalau sebut alif lam ni menunjukkan apa? Makrifah. Bila makrifah benda yang sudah diketahui. Bila sebut al-balad je orang akan tahu iaitu Mekah. Sebab apa? Sebab rumah yang pertama yang Nabi Ibrahim bina ataupun rumah Allah yang pertama dibina ialah Mekah. Dan di sini juga Allah bagi isyarat ni. Inda baitikal muharram. Jadi di sini ayat ni mentafsirkan negeri apa ni? Okey. Jadikan negeri ini aminan. Aminan apa makna? Aman. Aminan makna aman. Apa maksud aman tu? Apa maksud aman? Tak takut macam mana? Yalah, negeri kita Malaysia aman tak? Aman. Aman. Tak boleh nak merentas negeri apa semua. Dia aman ni, maksud amannya ialah Allah makbul tak doa dia Nabi Ibrahim? Makbul. Okey. Allah makbulkan dalam bentuk apa? Kalau kita tahu dalam ayat lain iaitu Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim, kita tahulah aman tu apa maksud dia. Pertama buka surah Al-Ankabut ayat 67 lah. Surah Al-Ankabut. Ha? 67. Awalam yara? Anna ja'alna lagi haraman aminan wa yatakhattafun nas min haulihim. Apa dia? Lagi? Afabil batil yu'minu wa bi ni'matillahi. Okey. Ini antara bentuk keamanan hasil doa siapa? Nabi Ibrahim AS. Awalam yarau, Allah bertanya. Awalam yarau, cuba terjemah, tidakkah mereka memerhati? Anja'alna, bahawa kami telah jadikan haraman, negeri yang Mekah lah. Haram ni apa makna dia? Yang kita faham haram tak boleh buat kan, kalau buat berdosa. Jadi adakah Mekah ni maknanya tak boleh pergi kalau pergi berdosa? Maksud haram di sini ialah ada benda yang halal di luar sana, tapi bila masuk Mekah jadi haram. Contoh, pokok-pokok tak boleh dicabut kan? Itu bentuk aman. Pokok tu aman tak? Pokok yang di Mekah aman tak daripada dicabut? Haiwan, buruan, bila masuk Mekah, di luar boleh buru, tapi dalam Mekah, jadi binatang tu aman tak bila berada di Mekah? Itu bentuk aman. Okey. Dan wa yatakhattaf, kami jadikan
tanah haram itu aman. Kemudian wa yutakhattaf. Apa makna yutakhattaf? Manusia sentiasa dirompak, dizalimi min haulihim, di sekitar tanah haram. Makna manusia yang mana ni? Manusia yang mana ni? Musyrikin. Ini Mekah ni. Ini Mekah. Orang dalam Mekah aman. Tapi min haulihim, orang yang di luar Mekah ni, di luar Mekah, yutakhaftaf, sentiasa dirompak, dikhianati. Masuk Mekah aja, orang berhenti kezaliman. Boleh faham? Sebab itulah rahsia kenapa orang Mekah bila berniaga pergi ke Syam, pergi ke Yaman, perjalanan jauh. Kalau orang lain berniaga dalam perjalanan jauh memang tak selamat, memang kena rompak. Tapi kalau orang Mekah pergi ke Yaman, pergi ke Syam, selamat. Tahu sebab apa? Sedangkan di luar sana sentiasa dirompak. Ni. Kenapa? Katalah orang daripada Jordan nak pergi ke Yaman kan, dia lalu dia kena rompak tengah jalan. Orang Mekah pergi Yaman, selamat. Itu bentuk aman. Cuma soalannya kenapa orang Mekah selamat? Sebab apa? Tak. Kemuliaan orang Mekah. Semua orang Arab sekitar ni, sekeliling ni menganggap orang Mekah adalah mulia. Sebab apa mulia? Sebab kerja dia jaga rumah Allah. Walaupun dia tak jaga pun, dia sembah. Tapi bila musim haji, ada orang datang haji kan. Ni orang Mekah bagi minum, jaga Kaabah. Jadi mindset orang luar Mekah tu anggap orang Mekah mula, jangan kacau. Kalau dia nak berniaga, bagi laluan. Tapi sebenarnya hasil daripada apa tu? Doa Nabi Ibrahim. Aminan. Berapa lama tu? Berapa jarak Ibrahim dengan zaman Nabi Muhammad? Berapa? Apa dia? 1000? Tak, zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dah 400 tahun. Lepas tu Isa dengan Musa, sebelum Musa ada lagi banyak Nabi. Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Banyak lagi. Ibrahim tu atas sekali. Mungkin beribu tahun. Ya Allah. Doa dia beribu tahun, Allah makbulkan sampai zaman Nabi Muhammad. Okey, boleh? Kemudian Allah persoalkan. Afabil batil. Kenapa dengan benda yang batil, mereka beriman? Ni berhala apa semua kan batil. Kenapa dengan yang batil mereka beriman dan dengan nikmat Allah mereka kufur? Apa nikmat Allah? Apa nikmat Allah? Allah bagi mereka aman sejak hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Allah bagi mereka aman sehingga mereka boleh berniaga. Wa amanahum min khauf allazi at'amahum min ju'. Allah bagi mereka makan orang Mekah. Orang Mekah ni dia duduk tanah kering konta. Dia tak ada tumbuhan, tak ada biji timah, tak ada kelapa sawit, semua. Kalau Allah tak bagi aman perjalanan masa berniaga, mereka akan mati. Jadi nikmat Allah bagi aman, Allah bagi kenyang, Allah bagi Quran, Allah hantar Nabi Muhammad, tapi masih bil batil yu'minun. Makna keingkaran yang sangat-sangat melampau dan bodoh. Kan? Dan dengan nikmat Allah mereka kufur. Okey? Dan, okey. Apa dia bentuk aman tadi? Pertama, orang dalam Mekah aman, pokok-pokok aman, binatang ternak aman, orang Mekah nak pergi berniaga aman. Kemudian apa lagi? Termasuklah ulama tafsir mengatakan aman Mekah ni Allah tahan daripada kezaliman sesiapa sahaja. Iaitu antaranya tentera bergajah. Datang nak roboh Mekah, kan? Tapi Mekah diselamatkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab hasil doa Nabi
Ibrahim. Orang Mekah tentera bergajah dikalahkan oleh orang Mekah ke oleh siapa? Oleh Allah dengan burung kan. Sebenarnya itu adalah antaranya hasil doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mekah aman, Kaabah aman daripada dirobohkan. Okey. Kemudian ada faedah tak kalau Mekah aman tapi orang di Mekah tu sembah berhala? Ada faedah tak? Tak ada. Maka sebab tu doa Nabi Ibrahim tak berhenti setakat doa supaya tempat aman. Ada sambungan. Wajnubni, dan jauhkanlah aku wa baniya, dan anak-anakku an na'budal asnam, dari menyembah asnam. Asnam jamaah, mufrad dia sanamun, berhala-berhala. Ikut boleh. Jadi apa kaitan minta doa tempat aman, lepas tu minta doa supaya jangan syirik, jangan sembah berhala? Apa kaitan antara dua ni? Apa kaitan? Jadi kalau kita, anak-anak kita dah sembah Allah tapi tempat tak aman, ibadat sempurna tak? Jadi dua ni kait mengait kan. Jadi pertama minta tempat tu aman supaya apa? Ibadat pun dapat dilaksanakan dengan sempurna. Okey. Cuba kita tadabbur ayat ni. Nabi Ibrahim minta dijauhkan oleh Allah daripada sembah. Nabi Ibrahim minta orang lain jauh daripada sembah berhala ataupun minta dia sendiri dijauhkan daripada sembah berhala? Ini wajnubni, jauhkan aku, dia sendiri. Yang kedua, anak. Okey. Ada kemungkinan tak Nabi Ibrahim sembah berhala? Ada tak? Dia Nabi? Tak, ini bukan ayah dia. Ini doa untuk diri dia ni. Ada kemungkinan tak Nabi Ibrahim sembah berhala? Mana mungkin seorang Nabi? Nabi maksum kan, dipelihara daripada benda-benda yang... Okey, kalau tak ada kemungkinan, kenapa dia berdoa? Dia memang tak akan sembah pun. Kalau tak akan sembah, kenapa minta Allah jauhkan? Faham soalan? Sebab itulah cara kita berfikir tak sama dengan Nabi Ibrahim dan tak sama dengan cara Al-Quran berfikir. Kita berfikir beda. Kita fikir kita tak mungkin sembah berhala, sebab tu kita tak minta. Betul? Betul? Tapi ada kemungkinan kita sembah berhala. Ibrahim tak ada kemungkinan, tapi dia minta. Kita pula ada kemungkinan, kita tak minta. Siapa hebat? Siapa hebat? Kita lah. Kita ni jenis gedebe tak kena tempat. Apa kita boleh ambil pengajaran di sini? Dan anak dia juga dia minta jauh daripada sembah berhala. Subhanallah. Siapa anak Ibrahim? Kalau kat sini, kat Mekah ni, tak, bukan Ishak. Ini kat Mekah ni. Kalau dia minta Mekah aman, makna siapa anak Ibrahim di sini? Bukan Ishak. Ishak duduk kat mana? Ishak duduk kat Palestin. Ishak tak ada di sini. Okey, kalau anak dia pun Ismail, dan Ismail adalah Nabi, ada kemungkinan tak sembah berhala? Habis kenapa dia minta? Macam anak kita ada kemungkinan tak sembah berhala? Ada, tapi pernah tak minta, ya Allah jauhkan anakku daripada sembah berhala? Ada minta? Itulah hebatnya kita. Apa dia? Jadi soalnya kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim minta supaya Allah jauhkan dirinya yang tak mungkin sembah berhala, dan juga jauh daripada anaknya pun yang tak mungkin sembah berhala? Kenapa dia minta? Kita pula ada kemungkinan sembah berhala tapi tak minta.
Kenapa, adik? Cuba jawab. Lagi hebat kita beda. Yang kita minta bukan jauh daripada semua berhala. Panjang umur, kan? Walaupun banyak kufur, kan? Yang nikmat lepas pun tak habis syukur. Minta tambah lagi. Murah rezeki. Lagi? Ha? Panjang umur. Ada 3 benda yang asal orang Melayu minta. Panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, kan? Ha. Dapat 3 tu macam dapat syurga. Walaupun lepas tu masuk neraka pun macam okey je. Boleh? Okey. Jadi soalan. Tolong jawab soalan. Pelajar yang online boleh jawab. Ada pelajar jawab tu. Adika. Sentiasa merendah diri kepada Allah. Betul. Sifat orang beriman, walaupun tinggi darjah dia, walaupun pangkat dia Nabi, sentiasa merendah diri kepada Allah. Dan sentiasa rasa takut. Takut tu mesti ada. Mengharap tak boleh dipisahkan antara takut dan harap. Bila takut, dia akan doa benda-benda yang kadang-kadang benda tu tak berlaku pun. Sebab apa berdoa juga? Sebab terlalu takut. Kita pula tak berdoa sebab terlalu berani. Aku tak mungkinlah semua berhala. Okey, satu. Yang kedua, sebenarnya semua berhala ni, bukan sahaja dalam bentuk patung. Dia berhala zaman moden. Apa dia? Berhala zaman moden. Apa dia? Duit. Apa lagi? Game. Game berhala zaman moden tu. Drama Korea berhala zaman moden. Ada dalil tak ustaz? Berhala zaman moden bukan bentuk patung. Ada. Nabi kata apa? Ta'isa abdu ad-dinar. Wa ta'isa abdu ad-dirham. Kemudian Nabi sambung lagi. Ta'isa abdul khatifah. Ta'isa abdu al-khusaimah. Maksud apa ni? Ta'isa makna celaka. Celaka. Siapa ni? Bukan abdu al-asnam. Bukan hamba berhala. Tapi celakalah hamba dinar. Dinar ni apa? Mata wang. Kenapa Nabi tak sebut Ta'isa abdu ringgit? Dia Nabi cakap dalam bahasa ketika itulah, kan? Jadi kalau kita nak terjemah sekarang, celakalah hamba RM. Celakalah hamba dirham. Dirham ni, dinar dengan dirham makna satu emas, satu perak. Kan? Celakalah hamba emas. Celakalah hamba perak. Celakalah hamba barang perhiasan. Jadi kita nak tahu berhala zaman moden apa dah? Kita buat ikut kehendak nafsu. Bukan ikut kehendak Allah. Maka semua tu berhala zaman moden. Main game kan ikut nafsu tak? Nafsu kata tak cukup, tambah satu pusingan lagi. Setengah jam. Hamba itu berhala zaman moden. Kadang-kadang kita hamba kepada hobi kita. Hobi kan? Hobi itu berhala zaman moden. Apa dah? Kumpul kereta kan. Kumpul kereta sampai 5 biji. Tak bawa pun perhiasan. Itu berhala zaman moden. Apa lagi? Memancing kan. Sampai 3-4 jam di tengah laut. Nak kencing, nak berak pun susah. Tapi demi berhala. Kadang-kadang main game kan. Main game ni kadang-kadang 5 jam. Kadang-kadang tak rasa lapar. Betul kan? Solat pun dijamak walaupun tak musafir. Itu berhala zaman moden. Betul? Wanita pula apa dia? Berhala zaman moden. Barang kemas. Itu bagi orang berada lah. Bagi orang tak berada, tengok resipi memasak. Tengok je kan. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang tengok je. Lepas tu meleleh air liu. Tengok yang lain pula. Kadang-kadang kucing. Betul.
Saya tak tahu, mungkin ada student saya, tapi saya tak sebut nama lah. Ada student saya mengadu mak dia. Mak dia ni umur dah tua, dah pencet, tapi bela kucing banyak. Rumah dia penuh kucing. Kalau kucing dia kita pijakkan sikit, mengamuk dia. Dan dia sangka buruk pada anak dia, dia maki anak dia, tapi kucing dia tak pernah maki. Dia belanja beratus-ratus beli ikan yang mahal untuk kucing, bukan untuk anak. Itu berhala zaman. Betul. Ini Nabi bagi syarat ni. Hamba kepada Dina. Mana Dina tu adalah berhala dia. Kan? Kadang-kadang hamba kepada Facebook kan. Setiap hari muka bangga pula. Follower dia 100 juta. Rupa-rupanya berhala. Kan? Apa lagi? Perempuan. Zaman moden ialah pokok-pokok bunga. Kadang-kadang rumah dia penuh pokok bunga. Sampai tak jumpa nak cari pintu. Tak, ingat ini hadis Nabi. Sebenarnya Nabi sebut ini sebagai contoh. Tapi boleh berlaku pada apa saja. Kadang-kadang hamba kepada perhiasan rumah. Kadang-kadang berhala dia ialah melancong. Suka melancong. Habis satu tempat sampai solat pun tak khusyuk. Jadi apa saja yang menjadikan dia ikut je kehendak nafsu, maka itu adalah berhala zaman moden. Jadi berlaku tak dalam kehidupan kita? Kita sembah berhala zaman moden. Berlaku tak? Tapi kita baca tak doa ni? Tak kan? Pernah tak kita baca, Ya Allah jauhkan anak aku daripada sembah berhala game? Tak pernah kan? Yang kita berdoa pada, Ya Allah besok anak aku nak periksa, bagilah lulus nilai A. Tapi anak kita dah sembah berhala zaman moden. Betul tak? Jadi ambil pengajaran. Yang merisaukan Nabi Ibrahim kepada anak cucunya ialah bukan gagal dalam kehidupan dunia, tapi menjadi penyembah berhala, penyembah nafsu. Buka surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita betul ke? Betul afara'aita. Afara'aita man ittakhaza wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi faman yahdihi min ba'dillah. Okey. Afala tazakkarun. Okey. Cuba terjemah. Afara'aita. Maka apakah kamu lihat ataupun tidakkah kamu berfikir? Apa dia? Orang yang manittakhaza, orang yang menjadikan ilah, Tuhannya ilah. Bukan. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Boleh faham? Jadi berhala ni boleh juga jadi dalam bentuk apa? Hawa nafsu. Bila kita buat apa saja ikut hawa nafsu, maka Tuhan kita adalah hawa nafsu. Allah mencela. Kamu lihat tak Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Ikut je apa yang nafsu nak. Dan akhirnya, wa adallahu Allah. Allah sesatkan dia. Bila ikut hawa nafsu, step seterusnya, Allah sesatkan. Dia tak berhenti setakat ikut hawa nafsu, lepas tu sesat. Ala ilmin. Allah menyesatkan atas ilmu. Apa maksud ala ilmin? Apa maksud? Pengetahuan apa?
Allah menyesatkannya, orang yang ikut hawa nafsu, mengikut pengetahuannya. Pengetahuan siapa? Bukan. Makna Allah sesatkannya berdasarkan ilmu Allah bahawa dia memang ikut hawa nafsu. Boleh faham? Berdasarkan ilmu Allah. Allah dia tahu dia akan pilih hawa nafsu sebagai Tuhan. Kemudian lepas tu apa berlaku? Tengok kesan puncanya ikut hawa nafsu je. Satu Allah sesatkan, lepas tu khatama ala sam'ihi. Allah khatama apa dia? Tutup apa? Telinga. Yang kedua, wa qalbi, dan sil hati dia. Yang ketiga, Allah jadikan matanya ghisyawah. Ghisyawah apa? Penutup. Apa maksud ni? Allah kata telinga ditutup, hati ditutup, mata pun ditutup. Apa maksud dia? Kenapa sebut mata, telinga, hati? Tak, Allah nak beritahu bila kita nak dapat hidayah, ada saluran dia kan? Salurannya apa? Sama ada kita mendengar tazkirah, tapi saluran ni Allah dah tutup. Dengan tazkirah pun tak rasa apa-apa. Kadang-kadang dia benci, rasa panas dia. Dia tak akan pergi kelas agama. Dia tak akan minat. Bagi 10,000 pun dia tak minat. Sebab apa? Allah dah tutup. Yang kedua, mata dia kan. Dia tengok kebesaran Allah pun tak rasa apa-apa. Tengok Quran pun, nampak pahala je. Nampak nak khatam je. Dan hati dia tak boleh berfikir. Makna apa ni? Saluran hidayat telah puncanya apa? Dia jadikan berhala dia adalah hawa nafsu. Ni takut ni. Jadi ramai tak orang Islam tak sembah berhala patung, tapi sembah berhala nafsu. Ramai tak? Ramai. Okey. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Rabbi, wahai Tuhanku. Innahunna. Sesungguhnya Hunna ni balik pada siapa? Hunna ni mereka ramai. Tapi perempuan. Dia refer kepada apa? Apa dia? Ni asnam. Berhala-berhala. Kenapa Nabi Ibrahim minta Allah jauhkan daripada berhala, dia sembah berhala dan juga anaknya sembah berhala? Kenapa? Sebabnya berhala-berhala ni adlalna. Mereka telah menyesatkan. Sikit ke ramai? Berhala ni menyesatkan manusia. Kasiran, ramai. Ramai minan nas, dari manusia. Okey. Kalau ikut doa Nabi Ibrahim ni, yang menyesatkan manusia siapa? Tapi berhala ni ada kuasa tak nak menyesatkan orang? Tak ada. Tapi kalau ikut ayat ni, mereka ni berhala telah menyesatkan. Macam mana kita nak faham? Kuasa menyesatkan Allah kan? Tapi dalam ayat ni macam berhala. Macam mana kita nak faham? Tapi kenapa Ibrahim sandarkan sesat tu kepada berhala? Tak, soalnya berhala boleh tak menyesatkan orang? Tak boleh. Kenapa Ibrahim sandarkan mereka ni iaitu berhala menyesatkan orang? Tapi berhala boleh tak menyesatkan orang? Tak boleh kan? Maksud di sini ialah Nabi Ibrahim nak beritahu mereka berhala ni adalah sebab yang menyesatkan Allah. Berhala ni adalah sebab manusia sesat, bukan berhala yang menyesatkan. Dalilnya kita tengok surah Nuh. Surah Nuh. Wa qalu, ayat berapa? 26 ke? 23 ke? Wa qalu la tazarunna
La tazarunna lihatakum. Apa? Ayat berapa? 23? 23. Cuba baca. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Okey, lepas tu 24. Waqad adallu katsiran. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Okey, cuba terjemah. Ini kata kaum Nabi Nuh. Wa qalu, mereka berkata, la tazarunna. Jangan, kaum Nabi Nuh berkata pada sesama mereka. Baguslah, bukan baguslah, tapi ada nilai-nilai yang baik walaupun tak bagus. Apa dia? Penyembah-penyembah berhala ni pesan kepada orang lain, orang ramai. Apa dia? Jangan tinggal Tuhan ni. Bagus tak? Jangan tinggal Tuhan. Bagus. Cuma Tuhan tu Tuhan berhala. Ya. Jangan, la tazarunna. Jangan kamu semua meninggal alihatakum. Tuhan-Tuhan kamu. Okey. Antara Tuhan kamu siapa dia? Wala tazarunna. Jangan kamu tinggalkan Tuhan yang bernama Wudda. Satu. Yang kedua, Suwa'an. Nama Tuhan ni. Yang ketiga, Yaghus. Yang keempat, Ya'uq. Yang kelima, Nasra. Waqad adallu, dan Tuhan-Tuhan ni, kata Nabi Nuh, mereka telah menyesatkan kasiran, ramai daripada manusia. Sama dengan ayat ni lah. Okey. Kita tahu tak nama 5 orang ni sebenarnya asalnya siapa? Orang soleh. Orang soleh bila mati, orang nak ingatkan dia. Tengok syaitan. Dia masuk tu, dia hiaskan amalan tak baik, jadi nampak macam baik kan. Mula-mula apa dah? Alah, kita letak je gambar sebagai kenangan. Proses pertama. Lepas tu tengok gambar tak puas lah, kita buat bentuk. Kan? Supaya apa? Kita ikut contoh mereka. Mereka kan orang soleh. Okey? Lepas mati kumpulan tu, datang kumpulan lain, kita kena sembah ni. Boleh faham? Itu proses permulaan. Jadi, yang menyesatkan sebenarnya siapa? Allah. Tapi sebabnya, patung-patung ni. Jadi, Nabi Nuh kata, mereka ni, iaitu patung, seolah mereka lah sebab kepada sesatnya manusia. Sebab tu, dalam Islam, gambar dilarang tampal. Sebab apa? Ada unsur memuja, memuliakan. Gambar atuk ke, gambar nenek ke, jangan tampal lah. Gambar kita ambil ijazah ke kan. Ambil ijazah bahagian doktor, kerja jual burger. Okey? Kemudian faman, maka siapa? Tabi'ani. Ikut aku. Siapa ikut aku? Kata siapa ni? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim nak beritahu siapa yang selamat ni? Siapa yang ikut aku? Fa'innahu, maka sesungguhnya dia dariku. Dia termasuk daripada kumpulan aku. Maksud kumpulan aku ialah kumpulan orang beriman, sebab Nabi Ibrahim adalah orang yang beriman. Boleh faham? Jadi nak selamat sebenarnya apa kaedah dia? Di sini Nabi Ibrahim bagi kaedah. Macam mana kita nak selamat daripada berhala, nak selamat daripada kesesatan? Apa kaedahnya? Ikut. Tabi'ah ikut. Bukan baca sejarah Nabi. Bukan sambut tarikh lahir Nabi Ibrahim. Tak, ikut amalan dia. Dan Allah pun sebut sama kepada Nabi Muhammad kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi nak selamat bukan sambut hari jadi.
Bukan berselawat banyak-banyak. Tak. Nak selamat, fattabi'uni. Barulah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Okey, siapa yang ikut aku, maka dia adalah dari aku. Dan waman asani. Dan siapa asani? Apa dah? Derhaka ataupun ingkar kepadaku, fa innaka raufur rahim. Maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha okey. Cuba tengok ayat ni, cuba tadabbur. Apa kata Nabi Ibrahim? Siapa yang ikut aku, dia adalah dari golonganku. Mana selamatkan? Dan siapa yang ingkar padaku, sepatut Ibrahim jawab apa? Sepatut kalau ikut ayat ni, siapa ikut aku, dia daripada aku. Siapa yang derhaka pada aku, dia bukan daripada aku. Kan? Baru seimbang. Ataupun siapa yang derhaka, dia masuk neraka. Tapi Ibrahim tak sebut dua-dua tu. Yang Ibrahim sebut apa dah? Engkau maha pengampun. Apa pengajarannya? Apa pengajaran? Ada sesuatu Allah nak beritahu. Sifat mulia Nabi Ibrahim. Sifat mulia ni patut kita ikut. Ada satu sifat ni. Apa dia? Orang lawan dia tak doa benda yang buruk. Kalau lawan aku, neraka. Tak ada. Tapi dia kata, engkau maha pengampun. Jadi apa nama sifat tu? Bahasa Arab? Bukan. Tak ada satu sifat. Sifat ni memang Allah sebut. Ini antara sifat utama Nabi Ibrahim. Haliman. Halimun. Halimun. Halimun ni apa makna? Orang buat jahat pada kita, kita ada kuasa nak balas, tapi kita tahan supaya dia berubah. Itu haliman. Siapa derhaka pada aku tak nak doa benda tak baik. Aku serah pada engkau. Dan sifat utama engkau apa dah? Makna apa tu? Ibrahim nak apa? Siapa yang lawan dia, Ibrahim harap Allah maaf. Allah rahmatkan dia. Mulia tak hati Ibrahim? Siapa tak nak ikut aku, belah. Okey tak? Okey. Siapa tak nak ikut kumpulan aku, sesat. Ramai tak macam tu? Yang ikut dia je betul. Yang tak ikut aku ni memang kumpulan munafik. Ya Allah, perangai siapa saya tak tahu tu. Siapa sipu dia tak tahu. Sebab itulah macam Ibrahim bila dia dakwah pada bapak dia kan. Bapak dia pembuat berhala. Apa reaksi bapak dia setelah Ibrahim mengajak bapak dia, jangan sembah berhala. Berhala ni tak dengar, tak melihat, tak boleh buat apa-apa. Sembahlah Tuhan. Apa kata Ibrahim bapak dia? Bapak dia halau kan? Halau. Ini asa ni. Apa kata Ibrahim pula? Sa'astaghfiru laka. Sa'astaghfiru laka. Setelah kena halau oleh bapak dia, dia bukan ajak buat jahat pun, ajak beriman pada Allah. Tapi bapak dia halau dan bapak dia ugut, aku akan baling, rejam kamu. Kata Ibrahim, aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Sebab apa? Fa innaka ghafurur rahim. Apa? Quran merawat penyakit kita. Penyakit apa? Orang tak nak ikut kita, kita anggap dia tak betul. Dan jauh sekali kita nak berdoa supaya dia dapat hidayat. Betul kan? Itu perangai buruk. Guna nama Islam. Pakai kopiah, pakai serban. Tapi orang tak setuju dengan dia. Ni memang pok-pok sesat ni.
Okey. Dan tengok Nabi ada sebut lebih kurang macam ni. Satu lagi, kenapa Ibrahim tak kata siapa yang derhaka pada aku dia masuk neraka? Kenapa dia tak cakap macam tu? Sebab beradab dengan Allah. Hak masuk neraka syurga hak siapa? Bila Ibrahim kata siapa derhaka pada aku dia masuk neraka, macam neraka tu Ibrahim ada hak? Tak ada. Beradab dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad pun ada sebut kullu dalam hadis sahih, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Okey. Nabi kata semua umatku akan masuk syurga kecuali man aba, orang yang enggan. Aba sama dengan asah. Okey. Kemudian sahabat tanya, sahabat nak tahu. Man? Qila ya Rasulullah. Qila ya Rasulullah. Man ya'ba. Siapa yang derhaka tu? Sahabat nak tahu. Sahabat nak tahu ni sebab apa? Sahabat nak tahu. Sahabat nak tahu sebab dia takut dia termasuk, kan? Kita nak tahu sebab apa? Nak tahu siapa yang akan masuk ni. Okey, Nabi pun jawab. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat pada aku masuk syurga. Kemudian waman asani faqad aba. Siapa yang taat pada aku dia boleh masuk syurga. Jadi nak masuk syurga kenapa? Taat siapa? Taat Nabi ke taat guru dia? Taat Nabi ke taat Syekh yang Maulana? Okey. Lepas tu Nabi kata apa? Siapa yang derhaka pada aku, dia telah ingkar. Sepatut ayat ni macam mana? Siapa yang taat masuk syurga. Siapa yang derhaka? Kenapa Nabi tak cakap masuk neraka? Kan seimbang. Siapa taat masuk syurga, siapa ingkar masuk neraka. Kenapa Nabi tak sebut masuk neraka tu? Walaupun kita boleh faham macam tu kan? Semua yang ingkar Nabi akan masuk neraka. Memang betul. Tapi kenapa Nabi tak sebut? Ya Allah. Nabi satu beradab, yang kedua Nabi tak sampai hati nak sebut umat dia akan masuk neraka. Kita mudah-mudah je hukum orang kan. Sesat ni memang ahli neraka ni. Okey. Kemudian Rabbana. Wahai Tuhan kami. Oh, masa dah habis. Ayat ni panjang ni. Kalau nak sambung ayat ni, kena tambah sejam lagi. Cukup lah, cukup. Sebab kalau dah sambung ni, tak boleh jawab soalan pula. Saya berkenaan dengan ayat di hujung tu, siapa derhaka padaku, Ibrahim kata apa? Engkau maha pengampun. Aku serah pada engkau lah. Kalau boleh, aku tak naklah dia masuk neraka kan. Nabi Muhammad pun jawab, Nabi Muhammad pun beritahu, siapa yang derhaka pada aku, dia adalah orang yang enggan. Aku tak berani nak cakap dia adalah ahli neraka kan. Saya teringat pada kata-kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia kata apa? Kalau dipanggil di akhirat besok, semua masuk neraka kecuali seorang. Katalah ada 10,000 orang kan. Tuhan kata semua masuk neraka kecuali seorang je. Umar kata apa? Aku harap yang seorang tu adalah aku. Maksud apa tu? Ini yang terakhir ni, semua masuk neraka kecuali seorang je tak masuk. Umar kata aku harap yang seorang tu adalah aku. Mana Umar ni merendah diri. Umar tak kata ini mesti orang lain ni, aku dah masuk lama dah. Boleh faham?
takutnya Umar. Dan bila dikata semua masuk syurga kecuali seorang. Kecuali seorang jangan masuk syurga. Umar kata apa? Aku harap bukan aku. Boleh faham? Yang tu takut, yang ni harap. Inilah sifat tawaduk seorang sahabat. Kita kadang-kadang perasan kan. Kita perasan dan kita tak sedar, kita perasan. Apa dia? Kita hukum orang. Bila kita hukum orang, kita perasan tak kita lebih baik pada dia? Ya. Secara tak langsung. Kamu ni kenapa jahil? Kenapa tak nak belajar? Seolah kita dah belajar tu macam dah dijamin surga, jangan. Okey, ada soalan Bagaimana penjelasan orang musyrikin sembah berhala sebab cinta dunia? Apa maksud? Penjelasan orang musyrikin sembah berhala sebab cinta dunia. Tak, saya pun tak faham soalan. Tapi saya rasa macam lah. Soalan dia maksudnya, kaitan orang musyrikin sembah berhala dengan cinta dunia. Kan? Ada seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Jundub. Dia kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah punca kepada segala dosa. Termasuklah yang syirik sembah berhala sebab apa? Cinta dunia. Yang derhaka pada mak bapak sebab apa? Cinta dunia. Dia tak nampak ada mak bapak. Yang bunuh orang sebab apa? Cinta dunia. Yang ambil hak orang sebab apa? Cinta dunia. Jadi semua masalah berlaku, semua kekufuran, kesyirikan, maksiat berpunca daripada cintakan dunia. Cuma yang saya sebut tadi berhala zaman moden tu bukan mesti dia syirik dan terkeluar daripada agama. Contohlah dia main game kan. Maka game itu boleh jadi Tuhan dia, tapi taklah sampai tahap dia menduakan Allah. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar makna terkeluar daripada Islam. Macam sembah berhala, betul-betul sembah berhala. Okey. Selamat berhujung minggu bersama keluarga. Siti Zaliha, tak ada tu. Selamat berhujung minggu tak ada. Yang ada ialah selamat mati dalam iman. Sama ada hujung minggu ke, awal minggu ke, tengah minggu tak penting. Orang kita suka salam fajar, kan? Salam Jumaat. Tak ada semua tu. Itu semua bid'ah. Yang sepatut jadi pahala, tak jadi pahala. Sepatut dia kata apa? Assalamualaikum. Pagi Jumaat ke, subuh ke, zuhur ke, dapat pahala. Assalamualaikum. Tapi akhirnya, tak jadi pahala sebab tak ikut sunnah Nabi. Salam Jumaat. Dia bagi salam pada siapa? Salam satu Malaysia. Salam tahajud. Lagi. Bukan salah, tapi tak betul. Apakah dosa-dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah? Tak, Allah ampunkan semua dosa. Dengar baik-baik. Innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah tidak mengampung dosa yang syirik. Tapi bila tak bertaubat. Bila tak bertaubat. Dan Allah ampunkan semua dosa yang lain walaupun tak bertaubat. Boleh faham? Contoh orang yang syirik pada Allah, dia sembah berhala 50 tahun. Lepas tu dia bertaubat, dia beriman pada Allah, besok dia mati. Dia mati sebagai orang yang beriman. InsyaAllah masuk syurga. Contoh lain, dia berzina, dosa besar kan? Tapi tak sempat bertaubat. Pergi ke akhirat, ada kemungkinan tak Allah ampunkan dosa dia? Ya. Walaupun dia tak bertaubat, itu terserah pada Allah. Jangan pula tak nak bertaubat. Kenapa? Allah kata mungkin Allah ampun. Yalah mungkin. Kalau tak ampun, kan nanya. Dalam surah apa ni? Innallah ayat ni, ya
Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Ya Allah. Ayat rahmat. Allah kata apa? Wahai Muhammad, qul, katalah pada hamba-hambaku. Apa dah? La taqnatu, jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Kenapa tak boleh putus asa? Sebab innallaha yaghfiruz dzunub. Jangan orang-orang yang asrafu, melampau ala anfusihim, ke atas diri mereka. Allah tak kata buat dosa, Allah kata melampau. Makna buat dosa, lampau-lampau ni. Orang macam ni Allah pesan apa? Jangan putus asa. Yang buat dosa, lagi tak patut putus asa. Ini Allah guna perkataan, allazina asrafu, orang yang melampau. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sebab sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa, termasuk dosa syirik. Yang bunuh 100 orang pun Allah ampun. Surah apa tu? Kejap. Surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. Okey, jadi Cik Atih tu. Berdosa-dosa besar, kalau kita bertaubat dengan taubat sungguh-sungguh nasuha, Allah akan ampunkan. Walaupun syirik kepada Allah. Dan bila kita mati, Allah tak akan azab dah. Nabi kata, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti orang yang tidak ada dosa, bersih. Kenapa ke Nabi Ibrahim ada sekali masa baca selawat? Saya dah sebut tadi. Saya dah sebut sebab kelebihan Nabi Ibrahim, pertama Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad. Kalau ikut ranking dia nombor 2, kan? Yang kedua, sebab Nabi Ibrahim termasuk dalam Nabi Ulul Azmi. 5 yang Ulul Azmi kan, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim dikatakan Abu al-Arab wal Israeliyin. Ibrahim ni bapa kepada orang-orang yang berbangsa Arab dan juga orang-orang yang berbangsa Israel. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad bangsa Arab daripada keturunan siapa? Ismail. Ismail anak siapa? Ibrahim. Okey, nabi-nabi lain kebanyakan Bani Israel kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Shu'aib. Keturunan siapa? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak anak siapa? Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan Nabi Yaqub ni bapa kepada Bani Israel, Nabi Ismail bapa kepada orang Arab, dan Ibrahim bapa kepada semua sekali. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa man yaghrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada sesiapa yang benci pada Ibrahim, yang tak suka pada agama Ibrahim, melainkan dia adalah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang bodoh. Jadi kita kena ikut agama Ibrahim. Ya, selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada terima ratib istighfar 33 kali dan istighfar syirik. Istighfar syirik. Tak payah bacalah. Apa pula istighfar syirik? Kalau istighfar daripada syirik adalah, istighfar syirik tak ada. Tak ada, semua tak ada tu. Istighfar 33 kali tak ada. Yang ada Nabi beristighfar, ada hadis mengatakan 70 kali setiap hari, ada hadis mengatakan 100 kali. 33 tak ada. Jadi bila nak beramal, pastikan dia daripada Nabi. Sebab itu syarat untuk dapat cinta Allah. Syarat dapat cinta Allah bukan amalkan zikir daripada si fulan, daripada mimpi, tak. Syarat nak dapat cinta Allah, mesti amalkan semua amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kata apa? Kepada sahabat, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat besok. Kan? Kalau kita cinta Nabi Muhammad, buktinya apa? Kita ikut sunnah dia, kita akan bersama Nabi Muhammad di akhirat besok. Tapi kalau kita banyak ikut amalan orang lain, amalan si fulan, mana kita tak cinta pada Nabi, kita akan bersama si fulan di akhirat besok. Tak tahu di mana si fulan. Kalau si fulan tak ikut Nabi, dia termasuk orang man aba, orang yang
engkar kepada Nabi. Adakah dengan main game ataupun tengok Facebook ataupun buat hobi tetapi tidak melampau masih dikira sebagai tak? Kalau dia main game 2 minit ke kan, 5 minit ke, lepas tu dia baca Quran 1 jam, okey. Kalau dia hobi apa lagi? Tanam pokok bunga kan, setengah jam, lepas tu dia tengok pokok bunga, dia semakin rasa kebesaran Allah, lepas tu baca Quran pula sejam, okey, tak ada masalah. Jangan buat benda-benda hobi itu lebih daripada ibadat yang utama. Ataupun dia buat hobi dia, dah penat dah letih, barulah dia solat, barulah dia tak ada buat Al-Quran, dalam keadaan dia tak fokus. Hanya ayat Quran sahaja Allah beri jaminan untuk lindungi dari cacat cela, diubah dari tangan manusia. Bagaimana pula dengan semua hadis sunnah Nabi? Sebenarnya hadis Nabi juga adalah wahyu Allah. Bila Allah kata Allah jaga Quran, Allah jaga wahyu, maka maksud itu juga ialah Allah jaga sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi adalah pelengkap kepada Al-Quran. Bahkan Allah bagi syarat, Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa taat pada Rasul, sebenarnya barulah dia taat kepada Allah. Jadi Allah jaga Quran dan Allah jaga juga sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Allah kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsu, melainkan semuanya adalah wahyu. Wallahu alam. Dah. Ya. Mana? Bolehkah kita qada puasa ibu bapa yang telah meninggal selain daripada bayar fidyah? Boleh. Ada hadis, man taraka sauman fa'alihi walijuhu fa'ala waliyihi an yasuma. Hadis maksud dia lebih kurang, siapa yang meninggalkan puasa, maka walinya ataupun anak-anaknya tolong berpuasa. Cuma ulama mengatakan ganti puasa mak bapak yang ditinggalkan masa dia hidup bukan wajib. Itu sukarela dan termasuk dalam bab berbuat baik pada mak bapak. Dia bukan sampai tahap wajib. Bagaimana nak buang? Bagaimana nak buang kefanatikan terhadap pasukan bola sepak? Itu berhala zaman moden tu. Pasukan bola sepak pula bukan Islam. MU kan? Liverpool. Ustaz, macam mana nak sokong pasukan Islam? Syek kalah je. Yalah, kenapa pasukan Islam tak kalah? Sebab kamu asyik sokong Liverpool je. Dia sebenarnya bila kita tak kenal Allah, bila kita tak cinta Allah, benda lain masuk. Minat pada bola, minat pada basikal, minat pada kereta. Sebab jiwa kita kosong. Jadi cara nak tolak benda tu, masukkan benda lain. Masukkan cinta Allah, kenal Allah. Caranya apa? Penuhkan masa dengan tadabbur Al-Quran. Betul. Tadabbur Al-Quran menjadikan kita cinta kepada Allah dan kita akan benci kepada yang selain pada Allah. Jadi selagi mana masa kita dihabiskan dengan benda yang tak berfaedah, walaupun benda tu mungkin tak sampai tahap haram, tapi tak ada faedah. Kadang-kadang syaitan nak rusakkan kita bukan benda haram, dengan benda yang kita suka, tapi tak memberi faedah. Ilmu tak bertambah, iman tak meningkat, amalan tak bertambah. Jadi tidak ada cara lain, pada pandangan saya tidak ada cara lain melainkan masuklah ke tadabbur, selalulah dengan Al-Quran. Sebab Quran boleh mengetuk hati kita. Bila kena satu ayat, dia akan tinggal. Saya dah bagi tahu sebelum nikah, ada seorang pelajar, dia memang suka main game walaupun dah berumur. Tapi bila dia ikut kelas tadabbur, dia tinggal game. Jadi Quran menjadikan dia cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat. Wallahu alam. Sekiranya kita mendengar kuliah, adakah itu kira berzikir juga? Maksudnya kita tak baca zikir pagi, tapi dengar kuliah. Kuliah pukul 10.30, zikir pagi lepas subuh. Jangan buat alasan tak nak berzikir sebab ikut kuliah Ustaz Mu'in.
Kecuali kelas Ustaz Mu'in lepas subuh kan. Saya pun sempat berzikir sebelum kelas. Kuliah subuh di surau. Okey. Kalau kita kuliah subuh di surau, kalau kuliah tu betul-betul okey lah, mana sumbernya daripada Quran, daripada hadis, maka sebenarnya itu lebih baik pada zikir lah. Kita kena faham, kulit zikir sunat, belajar agama fardu ain. Jadi bila kita buat benda yang lagi utama, maka zikir tu dia cover sekali zikir tu. Kecuali lah kita belajar pula benda-benda yang kadang-kadang bukan sunnah Nabi pun, kadang-kadang bercanggah. Lebih baik kita tinggal kuliah, kita berzikir pagi. Tajwid, tafsir, tadabbur adakah termasuk dalam ilmu Al-Quran, Ustaz? Ya, termasuk semua tu. Proses pertama betulkan tajwid. Proses yang kedua, harfiah. Kalau boleh kita belajar bahasa Arab, harfiah kan. Tapi kalau tak boleh, tadabbur je. Masuk kelas tadabbur, insya-Allah kita boleh faham Al-Quran. Apakah ada dalil dalam Al-Quran tentang berjalan untuk melancong, makan angin? Tak ada. Tak ada. Yang ada ialah Allah suruh berjalan untuk melihat kebesarannya, melihat bagaimana umat dahulu dibinasakan, dan hasilnya lepas berjalan tu iman kita semakin mantap dan buktinya amalan kita semakin bertambah. Itu tujuan berjalan yang disuruh oleh Quran. Tapi kalau setakat berjalan melancong berseronok, iman tak bertambah, amal pun lebih kurang sama je, itu bukan arahan daripada Islam. Mana yang lebih afdal, salat tahajud pukul 2 pagi dan tidur semula berbanding dengan salat tahajud pukul 5 pagi? Dia waktu terbaik salat tahajud ialah 1/3 malam. Lebih kurang bermula pukul 2. Satu. Yang kedua, yang pukul 2 pula yang mana yang terbaik? Iaitu yang mana paling khusyuk. Yang mana kita baca ayat panjang dan menyebabkan kita tersentuh hati, kita menangis kan? Itu yang paling baik. Jadi antara pukul 2 dengan pukul 5 dari segi waktu, pukul 2 lagi baiklah. Sebab pukul 5 dah dekat subuh kan? Jadi antara nak bangun pukul 2 dengan nak bangun pukul 5, bangun pukul 2 lagi susah. Dan amalan ni lagi susah, lagi besar pahalanya. Wallahu a'lam. Bagaimana orang-orang pada zaman itu bersolat ataupun beribadat pada ketika itu? Dan ulama sebut, cara orang dahulu sebelum Nabi beribadat, tidak ada dalil yang sebut secara jelas. Solat memang ada. Nabi Ibrahim solat. Maryam pun solat. Tempat ibadat khas. Tapi bentuk solat, berapa rakaat, waktunya bila, tak disebut. Jadi bila tak disebut, tak penting. Bila tak penting, jangan kita tanya benda-benda yang tak ada kaitan dengan iman dan amal kita. Apakah amalan tahlil arwah termasuk dalam sunnah Nabi? Bukan. Nabi tak pernah buat tahlil arwah. Nabi pernah buat tahlil dan Nabi galakkan kita buat tahlil. Tapi tahlil arwah tak ada. Apa makna tahlil? Baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil. Tapi tahlil arwah lain. Tahlil arwah ni ialah sempena dengan kematian. Itu Nabi tak pernah buat. Yang Nabi suruh kita tak buat. Apa dia? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir berapa kali? Kalau pagi 100 kali, apa dapat kelebihannya? Setiap pagi kita baca 100 kali. Ini yang Nabi suruh. Ini ada dalil dan yang ini ada kelebihannya. Iaitu kelebihannya seumpama dia memerdekakan 10 anak Nabi Ismail AS. Dia merdekakan satu hamba dah besar pahala. Ini 10 hamba, kemudian hamba pula anak Nabi Ismail. Hadis sahih. Dan siapa yang zikir tahlil la ilaha illallah 100 kali setiap pagi, Nabi juga berkata dia dilindungi daripada tipu daya syaitan daripada pagi sampai petang. Hadis sahih, tapi ramai tak buat. Yang ramai buat ialah yang Nabi tak suruh. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada hadis sunnah yang bercanggah dengan ayat Quran? Tak ada, tak mungkin, mustahil.
Mana mungkin hadis bercanggah dengan Al-Quran, sedangkan hadis Nabi, Tuhan kata apa? Wahyu daripada Allah. Mana mungkin dua-dua daripada Allah bercanggah. Sama ada kita tak faham, ataupun kita salah faham, ataupun ada maksud yang lain. Tak mungkin bercanggah. Sahabat Nabi minum darah Nabi. Okey. Itu sahih. Sahih. Tapi apa yang bercanggah dengan Quran? Ada tak Quran melarang sahabat minum darah Nabi? Tak ada. Tak bercanggah. Tak bercanggah. Itu khas untuk Nabi. Itu kelebihan untuk Nabi. Semua yang keluar daripada badan Nabi adalah berkat. Peluh Nabi ke apa semua. Itu tak bercanggah. Mohon buat video pendek pasal berhala zaman moden. InsyaAllah. Nabi Ibrahim, Nabi itu bapa kepada Bani Israel dan bangsa Arab. Okay. Okey. Dah. Tu. Macam mana nak kekalkan istiqamah dan meningkatkan keimanan? Saya nak beritahu, saya sendiri pun tak mampu beristiqamah. Saya sendiri walaupun ustaz, saya tak akan mampu beristiqamah. Melainkan sebab saya selalu baca Al-Quran, saya selalu hafal Al-Quran, saya selalu baca tafsir Al-Quran. Jadi kefahaman saya pada Al-Quran itu membantu untuk saya istiqamah. Betul. Satu nikmat yang besar Allah bagi pada saya ialah mengajar Al-Quran. Bila saya mengajar Al-Quran, saya kena selalu baca tafsir. Bila saya selalu baca tafsir, saya sentiasa faham ayat Allah. Itu membantu saya untuk istiqamah. Ya, kalau jauh daripada Quran, jangan mimpilah nak istiqamah. Tak ada ubat untuk istiqamah kecuali kita dekat dengan kitabullah. Wallahu a'lam. Macam mana nak fahamkan hadis Nabi kata masuk syurga bukan dengan amalan, tapi dengan rahmat Allah. Dan ayat Quran kata, okey, Ummu Aisyah macam ni. Dia, bila Nabi kata tidak ada seorang pun akan masuk syurga dengan amalannya, melainkan masuk syurga dengan rahmat Allah. Quran pula kata kamu akan masuk syurga dengan amalan. Macam ni. Bila Nabi kata manusia akan masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Maksudnya, amalan kamu ni tak layak untuk membayar harga syurga. Dalam Quran kata, kamu masuk syurga dengan amalan. Tapi, bukan sebab amalan kamu ni layak untuk membayar harga syurga. Tak. Habis kamu masuk syurga dengan apa? Sebab amalan tak layak membayar harga syurga. Ditambah amalan plus rahmat Allah. Saya bagi contoh. Analogi. Dia ada orang kaya, dia ada tukang kebun. Tukang kebun ni gaji dia 1,000 sahaja. Tapi sebab dia kerja rajin, kerja on time, kerja cemerlang, maka dengan gaji dia 1,000, dia dapat tak beli sebuah banglo? Tak. Tapi majikan dia yang kaya ni bagi sebuah banglo. Kan? Okey. Gaji tukang kebun ni layak tak membayar harga sebuah banglo? Tak. Tapi majikan dia bagi sebab apa? Sebab rahmat majikan pada tukang kebun. Kenapa majikan rahmat pada tukang kebun? Sebab amalan dia. Boleh faham? Jadi kita masuk syurga dengan amalan. Tapi amalan ni tak cukup nak bayar harga. Sebab kita beramal berapa tahun. Kita duduk dalam syurga berapa lama. Memang tak mampu nak bayar. Tapi asas kita nak masuk syurga mesti ada amalan. Tapi oleh kerana tak cukup harga dengan amalan, Allah tambah dengan rahmatnya. Wallahu a'lam. Boleh tak kita berpuasa sunat Isnin dan Khamis, kita berniat iaitu niat sunat Khamis dan puasa qada untuk yang tertinggal dulu macam ada dua pendapat lah. Ada pendapat mengatakan boleh kita qada puasa
dan puasa pula hari Isnin, kebetulan hari Isnin. Ada pendapat kata boleh, dapat dua. Satu pahala qada, yang kedua pahala puasa Isnin. Tapi pendapat yang kedua kata tak boleh. Sebab yang qada tu hukumnya wajib. Puasa Isnin hukumnya sunat. Jadi yang sunat tak boleh menampung yang wajib. Jadi ikut pendapat kedua, kena selesaikan dulu yang wajib, yang qada, barulah kita puasa yang sunat. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah? Dah. Cukup. Kita ada lagi ke? Ada lagi Musa? Suara ada lagi kan? Kita sambung kelas kita insya-Allah pada hari Isnin pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.